Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Salah satu badan yang perlu di Malaysia yang amat penting adalah badan kehakiman. Dan setiap kali pemerintah bertukar, setiap kali kerajaan bertukar, yang menjadi teka-teki seterusnya ialah siapakah yang bakal dilantik oleh kerajaan yang memerintah, siapakah yang dilantik oleh kerajaan yang memerintah untuk sekali lagi menjadi AG, Attorney General untuk negara. Dan ini menjadi persoalan yang sentiasa menjadi persoalan yang tricky. Kerana apa jadi tricky? Kerana orang nak tahu siapa yang dilantik. Dan selalunya orang kata yang dilantik ini akan membawa kelebihan kepada kerajaan. Tapi pada pendapat saya, lantikan ini tidak juga sebenarnya memberi apa-apa kelebihan yang buruk. Maksudnya ialah takkan pula dilantik lepas tu ada diguna-guna salah guna kuasa oleh kerajaan semasa. Jadi saya tidak fikir itu adalah benarlah. Saya fikir pelantikan AG itu berdasarkan merit, berdasarkan kelayakan. Idrus Harun dilantik semula sebagai AG. Sebagai AG selama 6 bulan lagi. Oh, 6 bulan saja, sabar. Kalau ada orang yang nak jadi AG, sabar sat. Sebab Idrus Harun akan jadi AG untuk 6 bulan lagi, disambung kontraknya. Yang di Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasyah memperkenankan pelantikan semula Idrus Harun sebagai Peguam Negara berkuat kuasa 6 Mac ini. Ketua Setiausaha Negara iaitu Muhammad Zuki Ali memaklumkan bahawa Idrus akan menyandang jawatan itu untuk tempoh 6 bulan lagi. Dalam satu kenyataan, Muhammad Zuki berkata, pelantikan itu adalah selaras dengan Pasal 1, Perkara 145 Perlembagaan Persekutuan, iaitu pelantikan semula itu dibuat di tengah-tengah banyak spekulasi mengenai calon siapa yang akan mengisi jawatan itu selepas kontrak Idrus berakhir pada bulan ini. Pada bulan lalu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim memberitahu wartawan bahawa perkara itu masih dibincangkan. Idrus dilantik sebagai Peguam Negara pada 6 Mac 2020 oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Dia dilantik untuk menggantikan Tommy Thomas yang meletak jawatan apabila Kerajaan Pakatan Harapan PH tumbang pada tahun yang sama. Nama lain yang sebelum ini disebut-sebut untuk menggantikan Idrus Harun ialah Ahmad Fairuz Zainul Abidin, Kamaluddin Mat Said dan juga Wan Ahmad Farid Wan Saleh. Ahmad Fairuz dan Kamaluddin sebelum ini pernah berkhidmat di Jabatan Peguam Negara sebelum dilantik sebagai hakim. Selain itu, Ahmad Fairuz juga merupakan bekas timbalan bekas timbalan pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Security Malaysia AC. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah tahu, kita doakan semoga AG yang diperkenankan oleh Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ini, iaitu Idrus Harun, dapat melaksanakan tugasnya sebaik mungkin, dapat membuat keputusan yang terbaik, dan yang pasti dia mesti berlaku adil, saksama dan jujur, ikhlas dan of course ada integriti. Kita jumpa lagi. Tahniah diucapkan kepada Idrus Harun. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kejutan terbaru untuk seluruh rakyat Malaysia apabila disahkan seorang lagi bos besar di dalam PPBM Bersatu ditahan oleh SPRM kurang daripada beberapa minggu selepas Wan Saiful Wanjan ditahan, didakwa di mahkamah kerana meminta dan menerima rasuah. Selain daripada itu,
seorang lagi orang besar bersatu juga telah ditahan, iaitu kalau tak silap berkaitan dengan sama ada dia adalah ketua bahagian atau timbalan ketua bahagian ataupun apa sajalah dia punya jawatan, tapi dia memang orang besar dalam Bersatu lah. Okey, kamu boleh komen siapa dia itu. Yang pasti dia pernah jadi model iklan lah. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Kali ini Bendahari Bersatu pula sah ditahan oleh ASPRM dan disiasat untuk kes perbelanjaan dana parti. Sehingga kini ramai bertanya kepada saya, kenapa jawatan-jawatan tertentu di dalam PPBM sudah disiasat, tetapi untuk Muhyiddin, Mahyadin, Mak Yassin belum lagi didakwa. Dan ada orang komen pula dengan saya kata, sebab biar Mahyadin, Mak Yassin gemuk-gemuk dulu. Biar dia gemuk dulu, biar kumpul dulu segala bukti, segala dakwaan, baru dakwa sekali, kata komen itu. Tapi pada pendapat saya, tidak adalah konspirasi sampai macam begitu. SPRM tak akan buat konspirasi begitu. Tapi kalau ia pun, apa salahnya? Kalau ia pun, apa salahnya? Okey. Disahkan Bendahari Bersatu ditahan pula oleh SPRM untuk siasat kes perbelanjaan dana parti. Bendahari Bersatu iaitu Datuk Muhammad Saleh Bajuri disahkan telah ditahan oleh ASPRM bagi membantu siasatan berhubung perbelanjaan parti berkenaan. Ketua Pesuruhjaya ASPRM sendiri iaitu Tan Sri Azam Baki ketika dihubungi oleh BH mengesahkan penahanan Muhammad Saleh kemarin. Namun tidak mengulas lebih lanjut tentang perkara itu. Bagaimanapun, sumber memaklumkan pemimpin Bersatu itu ditahan ketika hadir memberikan keterangan di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. Sumber yang sama berkata Muhammad Saleh kini ditahan reman selama 2 hari untuk membantu siasatan kes. Selalu saya sudah membaca perkenaan perkara SPRM menahan dan sebagainya. Selalunya kalau tak ada kes, disiasat terus balik begitu saja. Tapi kalau memang ada kes, selalu. Kalau ditahan, direman, maksudnya memang ada something wrong somewhere yang perlu disiasat lebih dalam. Tapi jangan risau. Malaysia ini, Malaysia demokrasi, ada undang-undang perlembagaan. Semua orang dilindungi secara undang-undang dengan sama rata. Dan semua orang tidak bersalah sebelum dibuktikan bersalah. Jadi jangan risau, beliau baru saja ditahan reman, belum lagi disiasat. Tapi yang pasti akan ada ramai yang mulai risau, bakal disiasat dan ditahan juga. Siapa senarainya kita tunggulah nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kenyataan sumber itu dia kata sepatutnya tempoh reman tamat pada hari ini. Namun ia dijangka akan dilanjutkan lagi untuk siasatan lebih lanjut bergantung kepada keperluan siasatan, kata sumber itu. Berdasarkan rekod ini, penahanan kedua membabitkan pemimpin parti itu selepas bekas Ketua Penerangan Bersatu, Datuk Wan Saiful Wan Jan dan Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Segambut, Adam Radlan Adam Muhammad. Masing-masing dituduh kes rasuah di mahkamah berkaitan projek Jana Wibawa. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita nantikan siapa lagi jerung bakal disiasat. Bye-bye.